مين قال العالم في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. مين قال العالم في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج إجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أبلة عطيات بتاعت الدراسات هتغيب أسبوع، هيصوا يا ولاد. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، والياقة ستان داير مداير. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علمي علوم عدت فرشور. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. العالم جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام دايما مغسول. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والناظر يا بلسم يا ولاد. طلعتي وجه جميل، والشمس كبسمتي ظل ظليل. البدر كطلعتي وجه جميل، والشمس كبسمتي ظل ظليل. Ingkar kepada pemimpin, Allah tak tolong. Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabah al-khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslim-muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin hadirat yang disayangi sekalian. Salam 24 Rabiul Akhir 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang ke-28 musim yang keempat bersama-sama dengan saya, Jurulatih Quran anda, Uwais Qarni. Seperti biasa tuan-tuan dan puan, rutin kita setiap pagi adalah untuk kita baca Quran bersama-sama.
Satu hari satu makra dari bunga ke bunga untuk kita meraih keberkatan pagi. Experience the dawn blessings. Tapi untuk kita nak baca Quran ni tuan-tuan dan puan, tolong tuliskan di ruang komen. Kita akan baca ayat yang ke-153 guys. Ayat yang ke-153 dari surah Ali Imran. Tolong tuliskan di ruangan komen ayat 153 dari surah Ali Imran, muka surat 69. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan, apa kata kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Tutup iku. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-28, musim yang keempat. Bersama-sama dengan saya secara live dari Pre-Studio B, Seri Kembangan, Selangor. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri, topik perbincangan kita hari ini membincangkan tentang keingkaran kita terhadap ketua kita akan menyebabkan tiada nusrah Allah kepada kita. Apa nusrah tu? Allah tak tolong. Nusrah tu maksud dia bantuan. Tiada bantuan Allah kepada kita lantaran kita ingkar kepada ketua kita. Tak kisahlah berapa besar, berapa kecil satu-satu organisasi itu pun, ingkar kepada ketua, you never succeed. Kita akan cerita ayat ini merujuk kepada perbincangan topik kita ni merujuk kepada ayat yang ke-153 dari surah Ali Imran, merupakan ayat yang pertama yang kita nak baca hari ini. Tapi kita akan kupas tajuk tu selepas daripada kita jalankan misi kita satu hari satu makra yang kita nak baca hari ini. Boleh ke? Boleh tuan-tuan dan puan. Tolong tuliskan di ruang komen. Topik perbincangan kita adalah berkenaan dengan ingkar ketua, Allah tak tolong. Okey, so jadi tuan-tuan dan puan, sebelum tu boleh tak bantu saya share video ini, tekan button share di sebelah bawah kiri skrin anda. Alright, kemudian tuliskan belanja di ruangan komen, love banyak-banyak di ruang komen, love berwarna kuning bersempena dengan hari ini hari Sabtu. Masya Allah, tabarakallah. Dan baju saya pun bling-bling hari ini. Anda nampak tak baju saya bling-bling? Siapa nampak? Cuba komen di ruangan komen. Alright, dalam background bergerak-gerak, batu baju saya bling-bling. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita mulakan sekarang. Oh, saya lupa. Bagi tahu duta-duta Daily Quran, tolong bagi tahu kawan kita yang first timer. Alright. Ketika saya baca Quran, apa yang anda kena buat adalah follow MSTLDS. Tolong tuliskan di ruang komen MSTLDS. Mulut, suara, tempo, lagu, dialek dan juga style. Boleh ke? Boleh. Okey? Tiru mulut saya, tiru suara saya, tiru tempo kelajuan saya, ataupun saya kata kejar kelajuan tempo saya. Lepas tu apa lagi? MSTL, tiru lagu saya, tiru dialek saya dan juga tiru style saya, tuan-tuan dan puan. Tiru style, tiru mimik muka, semua bagai. InsyaAllah ketika anda akan meningkatkan kualiti bacaan Quran anda sendiri, insyaAllah. Okey, kalau tak follow rukun Daily Quran ni, memang tak ke mana kualiti bacaan Quran kita. Okey, rasa macam dah betul, tapi sebenarnya belum. Alright, okey, mari kita teruskan tuan-tuan dan puan. Ustazah Mazanah Jalil, dia kata beberapa waktu ni kurang dapat bersama ustaz dan kawan-kawan semua. Cuaca tidak mengizinkan, kerap hilang. Apa yang hilang? Saya hilang ke? Quran hilang ke? Daily Quran hilang ke? Ustazah Zeti Zalaiha. Ustazah Zeti Zalaiha, dia kata alhamdulillah, thank you Allah dapat bersama ana dari Seremban. First time ke Ustazah Zeti ni? Masya Allah, tabarakallah. Okey. Baik tuan-tuan dan puan,
Tuliskan di ruang komen berapa ramai kalangan anda yang ready dan excited. Tuliskan di ruang komen Ana ready dan excited. Let's begin our mission. One day, one makra. Beginning from verse 153rd. Page 69. Hashtag Daily Quran episode number 28. Together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. 3 baris pula dah. Okey, kita cuba waqaf pada kalimah fi ukhrakum. Okey, kita wakaf kat situ, tandakan slash. Lepas tu, kita boleh teruskan bacaan. Dia tak berapa cantik ni kalau teruskan bacaan pun. Tapi bolehlah. Okey, dia terima. Fa'athabakum. Okey, paling bagusnya kita wakaf dekat walama asabakum lah. Ataupun kita boleh ambil daripada warrasulu yad'ukum. Kita berhenti dekat fi ukhrakum. Ready? 1, 2, 3. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم Wallahu khabirun bima ta'malun. Teruskan. Muka surat sebelah tuan-tuan dan puan. Muka surat yang ke-70. Tolong tuliskan di ruang komen supaya kawan-kawan kita yang baru join tak terpinga-pinga. Muka surat berapa, ayat berapa kita sedang baca. Okey, mari kita teruskan tuan-tuan dan puan. Ayat 154 sekarang. Ready? 1, 2, 3. Sama-sama. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Sama-sama tuan-tuan dan puan, ikut rentak saya. Cuba tiru tutup ekor. MSTLDS. Okey. Cuba follow ni, cuba tiru mulut saya tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak tiru mulut saya, tengok skrin lah. Tengok ayat Quran. Tengok ayat Quran yang ada di skrin. Tapi siapa yang nak dengar suara, yang nak tiru suara, so dia kena tengok mushaf Quran masing-masing. Boleh ke boleh? Okey, mari kita mulakan sekarang. Teruskan dengan ayat 156. 1, 2, 3.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا Ambil balik daripada waqalu li ikhwanihim. Ready? 1 2 3. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Surat 11 tuan-tuan dan puan, sama-sama dengan saya. Kita nak raih keberkatan pagi ni, kita mulakan hari kita dengan baca Quran. InsyaAllah kita akan, sepanjang hari kita tu akan barakah insyaAllah tuan-tuan dan puan. Saya tahu hari ni hari Sabtu, hujung minggu, belum hujung minggu lagi tapi dah nak hujung minggu, ada setengah kita berkumpul dengan ahli keluarga masing-masing. Saya cadangkan panggil semua, jemput semua ahli keluarga anda untuk kita sama-sama. Kalau tak boleh nak baca Quran pun paling kurang layan saja, tak apa dah tuan-tuan dan puan. Cuba tiru sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan yang boleh. Supaya apa? Ada sedikit improvement dalam kualiti bacaan Quran kita. Boleh tuan-tuan dan puan? Ayat 158 Okey, bagi anda yang baru join, bantu saya share dulu video ini tuan-tuan dan puan. Sebarkan Al-Quran ke seluruh alam kerana itu adalah tanggungjawab kita bersama. Ayat 158 muka surat 71 dari surah Ali Imran. Sama-sama. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ. Ni tengok ni tuan-tuan dan puan, ayat 161 ni. Guru-guru Quran yang sedang tonton saya, cuba perhatikan di sini ada satu common mistakes. Saya ulang, common mistake yang ramai orang buat, guru Quran pun tak perasan, anak murid lagilah terlepas pandang tuan-tuan dan puan, iaitu kalimah yaghul. Ada sabdu ketika waqaf kena lamakan bunyi lam. Dia baca apa? Dia baca yaghul. Macam tu je. Kalau yaghul, seolah-olah dia telah membuang sabdu. Membuang sabdu adalah lahnul jali. Major mistake. Cuba ulang. Major mistake. Bahasa Arab dia lahnul jali. Kesalahan besar. Tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Membuang sabdu ini sama dengan membuang huruf. Tuliskan di ruang komen. Membuang sabdu sama dengan membuang huruf. Masya Allah, tabarakallah. So, pastikan bunyi lam itu lebih lama daripada satu lam. Satu lam bunyi dia yaghul. Dua lam bunyi dia yaghul. Macam tu. Jangan pergi baca yaghul. Tu salah. Itu bukan panjang lam. Itu dia pergi bubuh huruf mat pula kat situ. Dia kena panjangkan bunyi lam. Yaghul. Boleh? Tuan-tuan dan puan? Mari kita baca ayat 161. Ready? 1, 2,
3. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ambil balik yatlu 1 2 3 يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Teruskan. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita dah habis baca Quran satu makra. Tapi kelas kita belum habis. Kita nak bincang tentang ayat pertama yang kita baca tadi. Cuba tengok tuan-tuan dan puan. Cuba tengok sekarang ayat 153 Ayat 153 ayat pertama yang kita baca tadi. Cuba tengok tuan-tuan dan puan. Kita nak bincang tentang buruknya kekalahan kita, gagalnya hidup kita sekiranya kita gagal untuk patuh kepada ketua kita, gagal untuk kita taat kepada ketua kita. Okey, ini yang i'tibar ataupun istifadah yang kita boleh ambil daripada ayat 153 ni. Dia cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan. Idh tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum. Cuba ingat, Allah Taala kata, cuba ingatlah pada ketika kamu lari daripada peperangan.
pada ketika kamu lari daripada peperangan, wala talwuna ala ahadin, dan kamu tidak lagi berpaling kepada seorang pun, terus lari tak paling dah tuan-tuan dan puan. Sedangkan warrasulu, sedangkan Nabi SAW yad'ukum fi ukhrakum, marilah tuan-tuan dan puan. Fa asabakum, maka dia membalas perbuatan kamu. Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan kamu ghamman bi ghammin, kesedihan demi kesedihan, kekalahan demi kekalahan. Likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Okey, saya tak nak terjemah yang tu, tuan-tuan dan puan. Saya nak cerita ni. Kisah ni berlaku ketika perang Uhud. Perang Uhud ni berlaku pada bulan Syawal, iaitu lebih kurang tak sampai sebulan lepas daripada perang Badar, kerana kaum musyrikin Mekah nak balas dendam di atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Dalam perang Badar, kaum musyrikin Mekah ada 1,000 orang lawan dengan 300 orang, 313 macam itulah. Orang Islam menang, orang Islam. Masya Allah tabarakallah. Dalam perang Uhud ada 3,000 kaum musyrikin Mekah lawan dengan 1,000 orang daripada orang Islam dalam bulan Syawal. Okey? Perang Uhud, Islam kalah. Kalah kenapa? Ramai yang terkorban. Lebih kurang 70 orang yang terkorban berbanding dengan orang kafir 23 orang je yang terkorban. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Kenapa kekalahan ini berlaku? Kekalahan ini berlaku kerana mereka, ini adalah teguran Allah kepada orang yang lari. Orang yang lari daripada peperangan Uhud, yang berpaling. Okey, tuan-tuan dan puan. Dia macam ni, 1,000 orang yang sampai di medan perang 700 orang sahaja. Okey, yang lari berapa orang? 300 orang yang lari. 300 orang yang lari ini adalah yang telah dihasut oleh Abdullah bin Ubay. Masa tu ketua orang munafik. Masya Allah tabarakallah. Okey, ketua bapa munafik tuan-tuan dan puan, Abdullah bin Ubay. Masa tu dia hasut. Abdullah bin Ubay dia hasut orang Islam, 300 orang yang tak jadi pergi berperang. So nak ceritanya tuan-tuan dan puan, kekalahan ini Allah SWT turunkan wahyu untuk menegur orang yang tidak patuh, yang tak dengar cakap Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan ketua. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tuan-tuan dan puan, taat ketua. Dia ada banyak ayat yang cerita pasal taat ketua dalam ayat Quran ni. Saya tak nak cerita kepada skop yang luas tuan-tuan dan puan. Saya tak nak cerita. Okey, selagi kita tak dapat patuh pemimpin kita tuan-tuan dan puan, pemimpin dalam kalangan kita. Okey, dalam ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketua dari kalangan kamu. Ketua dari kalangan kamu dalam sekecil-kecil institusi keluarga tuan-tuan dan puan, ada ketua keluarga. Kalau isteri tak dapat nak taat suami, gagal rumah tangga tu. Tolong tuliskan di ruangan komen, isteri tak dapat nak taat suami, gagal rumah tangga tu. Anak-anak tak dapat nak taat mak ayah, gagal rumah tangga tu. Kemurkaan Allah, nusratum minallah, nusrah Allah tidak akan turun dalam keluarga tu. Kalau dalam sekecil-kecil institusi kekeluargaan tak dapat nak jaga, jangan cerita bab negara. Saya tak nak cerita bab negara tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Yang nak kena betulkan dulu ialah institusi kekeluargaan. Okey, kita nak kecilkan lagi skop institusi. Institusi diri sendiri. Tuan-tuan dan puan, dalam hidup kita berapa ramai yang ada prinsip? Cuba, ada tak dalam kalangan anda yang sedang tonton Daily Quran sekarang ni? Saya nak tanya, cuba tulis di ruang komen. Saya ada prinsip saya sendiri. Cuba tulis di ruang komen. Ada tak dalam kalangan kita ni memang kita ada prinsip? Tuan-tuan dan puan, prinsip ni ialah undang-undang yang kita buat untuk diri kita sendiri. Betul ke betul? Kadang-kadang prinsip kita tak sama dengan prinsip orang lain. Okey, prinsip aka peraturan diri sendiri. Kita buat jadual harian. Okey, kita buat jadual harian. Tetapi kita sendiri yang langgar, ingkar perjanjian kita dengan diri kita sendiri. Jangan diri kita sendiri yang memimpin diri kita sendiri pun kita langgar. Tak hairanlah tak ada orang taat kepada ketua.
Sebab apa? Ajaran tak taat itu bermula daripada diri sendiri lagi. Ya, tuan-tuan dan puan. Ingat, tuan-tuan dan puan. Tidak taat kepada pemimpin. Kemurkaan Allah. Allah Ta'ala tak akan bantu sikit pun. Ayat dia apa dalam ayat ni? Ni saya nak relate dengan ayat ni. فَأَثَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنْ. Allah Ta'ala akan bagi kesedihan demi kesedihan. So, kita reflect lah kepada hidup kita, tuan-tuan dan puan. Reflect kepada kejadian hidup kita sendiri. Kalau duk asyik sedih je tu, adalah tu yang kita tak taat pemimpin tu. Adalah undang-undang yang kita langgar tu. Sama ada undang-undang diri sendiri, undang-undang rumah tangga, ataupun apa saja institusi yang anda sedang berada. Selagi mana kita tak boleh nak taat dan hormat kepada pemimpin, terutamanya ketika mesyuarat dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Nusrah Allah tidak akan datang kepada apa saja yang kita buat. Walaupun asalnya apa yang kita buat itu nak bantu agama. Nak bantu agama tu bagus dah. Tetapi tak boleh nak taat leader, tuan-tuan dan puan. Meskipun kadang-kadang leader tu salah, tapi dia ada khair dia, tuan-tuan dan puan. Cuba tengok balik adab-adab dalam kita berorganisasi. Okey, boleh tuan-tuan dan puan, muslim-muslimat rahimakumullah. Saya harap perkongsian saya pada hari ini adalah level 1. Kita nak reflect kepada dia makrok ni dia straight cerita pasal perang je, tuan-tuan dan puan. Makrok ni dia memang cerita pasal perang je. Tetapi apa istifadah, ibrah, okey, yang kita boleh ambil. Istifadah, ibrah ataupun istinbat yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca hari ini. So, jadi tuan-tuan dan puan, esok kita akan sambung pembincangan kita demi untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Setiap satu ilmu itu mesti ditalaki. So, jadi tuan-tuan dan puan, muslimin-muslimat rahimakumullah, salam sayang dari saya, Uwais Qarni. Oh, sekejap. Jangan lupa esok hari Ahad pukul 8 malam kita ada satu live khas untuk menceritakan tentang fitnah dan juga scammer. Tuan-tuan dan puan, fitnah, saya kena fitnah, anak murid saya kena scam. Itu dia punya isu dia. Gosip diprotes. Bukan gosip ni, kita serius ni, tuan-tuan dan puan. Kalau anda tak nak ditipu ribuan ringgit, okey, tolong tonton live esok pukul 8 malam di Facebook Uwais Qarni. Ajak kawan-kawan untuk tonton sama-sama esok. Temu janji kita esok jam 7.27 pagi dalam hashtag Daily Quran. Salam sayang dari saya untuk anda. Daily Quran, satu hari satu makra. Bye. Assalamualaikum. بسمة